Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali lagi untuk sesi seterusnya. Bagi meneruskan taklimat pada petang ini, saya dengan segala hormatnya ingin menjemput Dr. Roslawati, iaitu Ahli Bersekutu REC UiTM, yang akan menerangkan berkenaan dengan borang-borang berkaitan beserta dengan tips-tips khusus dan juga strategi permohonan. Sebelum itu, untuk tindakan tuan-tuan dan puan-puan, pautan kepada borang-borang permohonan etika penyelidikan telah dipaparkan di dalam ruangan chat untuk tujuan dimuat turun oleh setiap peserta. Untuk makluman peserta, perkara-perkara ini akan dijelaskan dengan lanjut oleh penceramah kita iaitu Dr. Roslawati Sweb sebentar lagi. Dr. Roslawati, adakah anda sudah bersedia? Ya, insyaAllah. Okey, Dr. Roslawati, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke? Dr. Farid, boleh dengar ya? Okey, jelas ya? Okey, Alhamdulillah. Alright, di sini saya nak sharekan beberapa borang yang sangat penting untuk diisi ya. Jika mahu permohonan untuk research ethics ya, etika pendidikan. Okay. So seperti yang Dr. Suhana mention tadi, beritahu ya, ada beberapa borang yang sangat penting ya, antaranya adalah REC 2 iaitu Application Form for Ethics Approval. REC 2 ni yang paling banyak sekali informasi yang perlu diisi ya di sini dan sangat penting. Borang-borang yang lain pun penting juga, tapi REC ni yang paling mandatory lah, yang perlu dititik beratkan sangat-sangat ya, sebab informasi mengenai research kita banyak dilihat di sini ya, di dalam REC 2. Okey. Dan nanti lagi satu borang adalah REC 3 iaitu Research Risk Classification Form, REC 4 Subject Information Sheet, REC 5 Checklist of Applicants, yang itu Dr. Suhana dah sebut sedikit tadi. Dan juga REC 12 sekiranya diperlukan ni, which is the assent form lah. Okay. So insyaAllah saya akan go through ya borang-borang tersebut, dan saya juga telah sharekan ya di laman Fakulti Pendidikan di WhatsApp, dan juga saya telah diberitahu ini dah di-sharekan di FB saya. Jadi boleh, mungkin masing-masing boleh manfaatkan daripada situ, sebab borang ni saya telah isikan dengan nota-notanya sekali. Ya, di mana nota ni juga sebenarnya saya dapatkan daripada website REC ya. So saya attachkanlah, saya just cut and paste basically the information daripada PowerPoint slide yang didapati daripada website REC tersebut ya, insyaAllah ya. So hopefully this one will ease everyone to be able to fill in the form properly lah, insyaAllah. Sebab sangat penting seperti Dr. Suhana mention tadi ya, beritahu bahawa kalau kita manage to fill in borang ni secara detail dan juga secara betul, ianya akan minimizekan kita punya tempoh ya untuk menerima balik dan terus proceed dengan kita punya research. Bukan minimize dari segi mana ya, tapi dia punya flowchart tu tetap berada di situ, tetapi maksudnya pulang balik dari segi correction need to be done and so on. So bila kita fill in correctly, so insyaAllah dia punya correction tu dapat diminimizekan ataupun langsung tak ada. So then approval akan kita dapat secepatnya mungkin lah. Okay, so di sini saya akan discuss dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah contoh borang REC 2 ya. Semua orang lihat ni kat sini. Dr. Farid nampak ya REC 2 di sini? Dr. Farid? Nampak. Okay. Nampak jelas. Alright. Okay, so borang REC 2 ni panjang lebar juga ni ya untuk diisi. So please make sure that based on the notes inside the forms ya, you have to get it correctly lah, insyaAllah ya. Okay, so di sini dalam borang REC 2, sesiapa yang mungkin telah mengisinya sebelum ini, so mungkin it is not that pelik lah ya, tapi insyaAllah lah ya, we go through with it ya. Okay, so di sini informasinya terbahagi kepada, REC ni terbahagi kepada 5 bahagian ya. 5 bahagian, which is part A, researcher details ya, maklumat penyelidik. Part B mengenai research details, which is about kita punya research ya, informasi mengenai research kita, itu yang sangat penting ya. Dan part C adalah funding, sekiranya kita ada funding, informasi itu perlu dimasukkan. Part D, agreement to conduct the research project, dan akhir sekali part E,
ya, verification of faculty or state research committee lah, itu bahagian terakhir sekali ya. Okay, so di sini di bahagian A, maklumat penyelidik adalah di mana tajuk penyelidikan ya, kita isi di sini, researcher isi di sini. So please make sure that the information is accurate ya, adanya independent variable-nya, ada dia punya population dependent variable-nya ya, dan I think that everyone are familiar lah macam mana nak just to write down the research title here. Okay, nama penyelidik, ya, researcher can be undergraduate student, postgraduate student, staff or external applicant. So whoever who wanted to apply for the research application ethics ya, so write down the names ya, nama yang betul lah ya. Okay, and then sekiranya postgraduate student, contohnya ada nama penyelia, so tulis nama penyelianya di sini ya, nama supervisor, and then alamat. This is very important sebab ada yang borang-borang, ini pun antara tips-tips yang sangat penting ya, supaya untuk difokuskan, sebab ada borang-borang yang kami terima di mana alamatnya is just a very simple alamat. Contohnya kalau dia di research tu will be conducted in fakulti pendidikan contohnya. So researcher tu hanya tulis fakulti pendidikan, itu sahaja. So sepatutnya alamat tu kena jelas, kena detail fakulti pendidikan dan apa-apa seumpamanya ya. So that is alamat actually, it should be alamat. Okay, so alamat jabatan, hospital sebagainya, department. And then contact details of the researcher, not the supervisor ya. Kalau in this case, kalau postgrad student, so make sure that it is a PG student ya. Dan kalau staff lah ya, kalau research ni adalah di-conduct oleh staff, so di sini adalah staff lah ya. Okay, so bahagian ini pula ya, bahagian ni koordinator kajian. This part is only for clinical trials. Yeah, this section for clinical trials, the study is not clinical trial. Please write not applicable, do not leave blank. So di sini dalam borang-borang research ethics ni, kita tak boleh ambil ringan sebenarnya ya. Yang kosongnya, tak kosongnya, leave it blank or not blank ke. So in this case, ya, please don't leave it blank. Tulis not applicable, NA, not applicable. Write it down, jangan tinggalkan kosong. Sebab bila kosong di sini, ada potential untuk borang dipulangkan dan masa akan diambil lagi untuk dibuat correction. So just a very simple thing here, ini pun boleh menyebabkan delay of the process. Okay, alright, so not applicable. So please write down and not applicable lah sekiranya research ni tidak berkenaan dengan clinical trials and so on. Yeah. Okay. Alright, so di sini please tick. Alright, ada macam-macam gaya saya dapat ya. Ada yang underline, ada yang ada gunakan what they call it, highlighter and so on. Sebenarnya kotak ni kita boleh klik ya. Bila kita klik, I don't know whether I can do it here or not. Bila kita klik, kita check kat sini. Right? Nampak ke Dr. Farid? Did you see that? Yes, nampak. Saya pun baru tahu yang kita boleh klik dekat kotak ini. Sebelum ni pun saya pun guna highlighter untuk highlight. Ya, betul. So please ya. So klik di situ. So dia memang dah prepared ya. So check di sini. Kalau check and then okay. Kalau kita tak nak balik, kita uncheck lah, not check. Alright. So that is done. Alright. Okay. So the next one. So di sini juga ya. Okay, so check or uncheck. So adakah penyelidikan memerlukan kelulusan jawatan kuasa etika penyelidikan luar? Seandainya kita ada ya, so please check here. Kalau tidak, tak adalah ya. So tick yes with the study involved premises governed by external bodies. Studies conducted at the Ministry of Health Hospital ya, Medical Research Ethics Committee, MREC ya. So you have to write it down. Dan sekiranya kita ada student overseas ya, ataupun kita ada student yang akan melakukan research di luar negara, so please check with them adakah di tempat yang dia nak buat conducted research memerlukan their ethical punya committee over there ya. So please mention, please write it down in the list. Then dana penyelidikan ya, garis lah ya, sebab kat sini tak ada kotak ya, so garis lah di sini ada atau tiada, jangan gunakan highlighter ya. Okay, alright. Itu bahagian A. So di sini adalah maklumat bahagian pendidikan ya. So bahagian B. Alright. So di sini bahagian B1 ini adalah kaedah kita collect the data ya. So apakah kaedah yang kita gunakan? So kita kan klik more than once ya. Apa sahaja kaedah yang kita gunakan. So please klik lah ya.
observation and so on. And bear in mind, sekiranya this the apa kita you have to attach it together ya. Kena appendkan sekali attachment, sama ada kalau kita ketemu bual, kita kena ada attachkan sekali protokol interview dia. Kalau kita gunakan questionnaire, kita kena attachkan sekali questionnaire. Jangan tinggalkan. Ya, kalau misal kita submit proposal pun, kita kena ada dia punya all these documents. So please make sure that you do have the documents ya. Sama ada interview ataupun observation. And it has to be dual language ya, BM ataupun you have to prepare BM dan juga bahasa Inggeris sekali, kecuali under certain conditions lah ya. Okay, then tuan-tuan dan puan-puan perlu isikan bahagian background, keterangan ringkas tentang masalah dikaji dan penyelidikan literature. Dia menyokong keterangan tentang masalah dikaji senapikan sekiranya ruang tidak mencukupi. So it's actually you can extend and then you can attach together apa-apa information yang diperlukan di sini ya. And then and it has to be written in English ya, unless otherwise ya. Kalau misal kata ia dilakukan untuk, sebab saya pernah dapat dulu ya, di mana it was written in Malay ya, but then itu pun saya tak sure sangat dari segi, tetapi kalau input instructionnya it has to be all in bahasa Inggeris ya. Borang-borang ni perlu diisi dalam bahasa Inggeris. Okay, now write down the penyataan masalah and then rujukan. So here Muta di sini beritahu bahawa include all the references cited in the background section. So tak perlulah kita ambil, kita cetak, copy paste daripada proposal kita sebanyak-banyaknya yang ada kat situ. Kalau 20 references, kita just cut and paste and put it in the rujukan from the proposal. It's supposed to be taken only melalui apa yang kita catat dekat background kat sini ya. So whatever the references that you have here, so please cite it here ya, kat sini. So tak perlulah nak tulis terlalu banyak di situ ya, tapi berdasarkan kepada apa yang kita letak di sini, so the references should be here. Alright, then objektif penyelidikan should be numbered, use measurable verbs to compare the measures. So write it down as 1, 2, 3 and 4 ya. So that is objektif penyelidikan, bukan in terms of the essay ya, panjang-panjang macam tu, tapi should be numbered 1 to compare, what to find out, what to and so on. And then faedah dijangka briefly describe social benefits to the study subject, researcher, stakeholders. So kita explain lah ya, kita explain what are the benefits that can be obtained ya melalui kajian kita ni. Okay ni, tarikh penyelidikan bermula dan berakhir, estimation. So for undergraduate study, at least 2 semesters or until the study is completed. So here, kita punya estimation is very important as well, seperti Dr. Suhana mention tadi ya, beritahu ya. So tarikh penyelidikan bermula bila dan berakhirnya bila ya, jangkaannya. So here contohnya adalah Mac 2020, Februari 2021. So for undergrad student contohnya yang habis di punya research method classes ya, nak start embarking on their nak apply for application, and then later on they go and collect the data, and then when they complete and those kind of things, and as well as PG student jugalah. Okay, number 5, jangkaan tarikh pengumpulan data bermula. Yang ini Dr. Suhana mention tadi ya, kena pastikan bahawa ya di sini they should be after REC approval. Yeah, allow at least 2 months interval from the date of complete document submission. So upon submission, maksudnya kalau sebab kita submit kita punya dokumen, dia ni akan direview di peringkat fakulti dahulu. Yeah, so selepas di peringkat fakulti, correction being done, only that the corrected version, the good ones will be sent to REC UiTM. Ya, di sana dia akan review lagi. So di sini allow at least 2 months interval from the date of complete document submission. Example, if completed document submitted in March 2020, expected date of initial data collected should be in May 2020. So kita explain lah sikit ya ke depan. Ya, sebab ada yang memang bila saya sebagai reviewer, saya terima Februari, padahal sekarang dah masuk March. So benda tu terpaksa pulang balik kepada researcher ya untuk buat correction. Right? So kita project nicely so as that borang tu tidak akan sampai balik kepada kita lah ya. Okay, so things will be smooth. Alright, lokasi penyelidikan dijalankan. Location should be specific. Okay, ini pun ya, di mana researcher ya diisi di sini very simple one ya, di mana fakulti sport science, fakulti pendidikan ya, have to be very specific of the address, ataupun kita contoh ni library mana contohnya. So be very specific on the location ya of the research. Bukan sekadar peta UiTM ya, so specific on that.
Okay, reka bentuk penyelidikan dan metodologi. They specify the study design, the cross-sectional experimental, describe the methodology, data collection procedure, questionnaire-based study, number of items, scoring of questionnaire and so on. Sebenarnya nombor 7 ni itu paling panjang sekali sebenarnya. Ya. Bila kami dapat it was a very simplified version. Ya. Dia cakap kat situ hanya sekadar apa ya, what is it, case study contohnya ataupun tapi tidak elaborate there. So this area should be very elaborated, should be detailed. So dari segi instrumentationnya, dari segi alright, research designnya, dari segi instrumennya, data collection procedure-nya. So basically apa yang kita ada dalam research methodology kita tu. So di sini sebenarnya tempat tidak cukup, kita boleh expand lagi di sini ya. So yang pentingnya informasi di sini must be very detail, very important. So as that bila kita reviewer kita dapat lihat bagaimana penyelidikan ini dijalankan ya. Alright, and then the next one is criteria kemasukan pengecualian, characteristic of the samples respondent to be included and excluded from the study. So contohnya kalau kita gunakan test student, alright, so kita explain lah test student, so subjek kita who are the subject, and then siapa pula subjek yang tidak termasuk, contohnya student PJK and so on so forth. Sini pun perlu detail. Alright, di sini saya ada statekan participants should be able to understand English language if the questionnaire interview protocol only use English language, not dua language. Sepatutnya kita preparekan dia punya instrumen tu dalam dua language English dan juga bahasa Melayu. Tetapi seandainya ini mungkin boleh di-corrected balik, tapi ini informasi yang saya baru dapat kalau tersilap insya-Allah saya akan correctkan balik. Okay, now Maaf, tak dengar suara doktor. Suara. ni dengar tak? Dengar ke? Okey, dah boleh dengar. Okay. Tadi kenapa ya? Alright. Okay, tadi ada sedikit macam bising sikit Lepas tu saya diminta supaya unmute. Saya tak tekan tadi button tadi. Okay, alright. So di sini contohnya kalau misal kata memang kita fokuskan kepada test student dan kajian kita mengenai English language contohnya, dan the questionnaire should be in English. So di sini bolehlah kita letak participant should be able to understand English language because memang kajian kita memang on English. Alright. So but otherwise sekiranya kita punya kajian untuk membabitkan bangsa-bangsa lain dan juga tidak fokusnya kepada language to itself you have to prepare both languages lah, PM dan juga bahasa Melayu. Okay, alright. Tapi seandainya kalau misal kata kita ada question kat sini, the criteria dari segi preparation of the instrument, of course boleh just call RAC committee untuk bantuan untuk memastikan perlu atau tidak Okay, then mention juga apa dia exclusion criteria di sini. So tadi sudah jelas. Okay, sample size, indicate the sample size, taking into consideration dropout, provide the calculation for sample size. If the calculation is based on previous study, please cite and attach references. So kat sini pun kita kena jelaskan berapa sample size dia, berapa population, macam mana kita dapat sample size and so on. Sebab ada juga researcher, dia just tulis 100 samples dia. Tapi 100 maksudnya macam mana dia dapatkan samples tu, macam mana calculation dia. So kita kena jelaskan di sini Okay, then okay now, carta ahli penyelidikan. Okay, di sini carta ahli ni kena refer balik kepada reka bentuk penyelidikan metodologi di sini. So it has to be in a flowchart. So please prepare a flowchart to indicate that the flow of the research. Jangan buat dalam text base essay form and what not. So this is carta ahli. So it has to be in a flowchart form. Okay, and that analysis statistic. So address the objective part B2, explain whether descriptive or inferential statistic will be used. If inferential, explain the type of statistical use, t-test, ANOVA, and so on. Okay, so please indicate that. Alright, so jelas-jelasnya
jenis statistik yang kita gunakan. Ada juga kat situ dia tulis apa, SPSS. Itu saja, SPSS. Alright, so that is not right lah. You have to mention what is the type of statistical analysis being used. Contohnya kalau misalnya kualitatif, kita mention lah kualitatif macam mana kita buat, gunakan team and so on. Alright, thematic analysis and so on. So explain di situ So as that reviewer boleh faham apa yang kita nak lakukan. Okay, so di sini bahagian C pula ialah mengenai funding. Okay, so sekiranya kita ada funding, so kita tulislah maklumat-maklumat funding di sini. Sekiranya kita tiada funding, so please make sure that you write down NA, not applicable. Tulis semua-semua di sini, not applicable, not applicable. Okay, alright. If the study is sponsored clinical trial, if the study is not, so kalau di sini juga lah kalau misal kata ada related information, otherwise, so dia ini based on the funding as well. Sesiapa yang dapat research grant dan sebagainya, so they have to fill in those parts. Okay, now bahagian D, pengesahan persetujuan menjalankan penyelidikan. Alright, so this is all the signatures and information. Agreement to conduct the research project mesti dilengkap dan ditandatangani oleh semua ahli kumpulan penyelidikan. Okay, so dia ada beberapa section di sini. So section pertama, penyelidik utama untuk dilengkapkan oleh staf akademik dan juga pelajar pasca siswazah, PG student. Okay, this section is to be completed and signed by staff atau PG student only. Undergrad student jangan isi bahagian ini. Ini adalah untuk staff dan juga staff punya research dan juga untuk PG students yang apply for application untuk menjalankan kajian. So di sini tulis saya jawatan jabatan application so on so forth. Okay, alright. Di sini penyelia, sekiranya PG student ada penyelia, so fill in bahagian ini. Dan kadang-kadang saya rasa penyelia pun tidak memberi cooperation juga di sini. Kadang-kadang saya tengok pelajar tulis macam-macam kat bahagian ni, kepakaran apa bendanya. So I think that kita semua basically all the lecturers are supervisors. Please help our students in filling in this information to give the information about us to our students penyelia. Okay, then bahagian 3, co-researcher, penyelidik bersama. So this section is to be completed and signed by the undergrad students and co-researchers. So sekiranya yang pensyarah-pensyarah mempunyai research dan ada co-researchers, so co-researchers akan isi di bahagian ini. Dan juga sekiranya undergraduate student kita yang tadi itu, contohnya di Fakulti Pendidikan akan melaksanakan AE, Academic Exercise mereka. So mereka akan isi di sini. Bukan yang di atas tadi not this one not this part. Because this one is only for staff, academic staff and PG student. Alright. So this has to be very clear about it. So the undergrad student akan isi di bahagian ini. Okay. Dan sekiranya co-researchers ada lagi tambahan researchers, tambah sajalah kotak-kotak di sini just extend kadang-kadang kita ada 4, 6 dan sebagainya, so just extend kat situ. Okay, bahagian E yang terakhir, bahagian REC2 ini, pengesahan jawatan kuasa penyelidikan fakulti. Kami telah meneliti pemohon ini dicadangkan seperti di bawah. Adakah penyelidikan melibatkan risiko minima, dicadangkan untuk mendapat kelulusan tanpa berbentangan, atau penyelidikan melibatkan risiko melebihi minima, dicadangkan untuk mendapat kelulusan dan pembentangan. So di sini tik lah mungkin panels daripada fakulti kita sendiri bahawa committee research dia boleh memberi advice sama ada risiko minima ataupun tidak minima. Okay, minimal risk mean that the probability and magnitude of harm or discomfort anticipated in the research are not greater in and of themselves than those ordinarily encountered in daily life or during the performance of written physical or psychological examination or test. Tadi Dr. Suhana pun ada mention juga ada beritahu mengenai kategori apakah minima dan apakah melebihi risiko minima. Okey, contohnya autism itu adalah dalam kategori melebihi minima Right. So di situ perlu ditikkan sama ada risiko minima ataupun melebihi minima and then dan akhir sekali perlu di-sign oleh pengerusi atau pengerusi ganti dan sebagainya
ya, perlu sign and then cek rasmi dan sebagainya. So that is the end of REC 2. So apa-apa information has been detail in REC 2, so as that kita meminimizekan dari segi correction yang need to be done. Okay. Alright, and this one perlu make sure that the chair ke or co-chair of the faculty perlu sign, sebab kadang-kadang tertinggal bahagian ni tanpa disedari dihantar terus naik ke REC UiTM ni tanpa sign bahagian ni. So insyaAllah lah ya. So di sini perlu disign dan itu akhirnya daripada REC 2. Okay. Alright, ini REC 2. So saya akan share dengan REC 3 pula. REC 3 adalah borang klasifikasi risiko kajian. Sebentar. Okay. Dr. Farid nampak tak? Belum lagi Dr. Ros. Ya, sekejap ya. Sekejap Dr. Farid ya. Still blank Dr. Rosi. Okay, sekejap ya. Sebab Okay. nampak sikit. Okay. Nampak tak? Okay, nampak. Alright. Nampak. Tak maaf lah, ini buat sikit. It's okay. Kalau sikit dengan back sini. Alright. Okay, so this is REC 3 ya. So this adalah borang klasifikasi risiko kajian. Okay, ini pun wajib diisi. Okay, please answer each item in the REC 3 form by ticking the option that applies. If yes is selected, please describe detail of risk and how the risk is minimized. Okay, so this one tajuk lagi, nama pendidikan, penyelia, alamat jabatan hospital sebagainya dan sebagainya lah, ini detail. Do not leave any items blank. If any of the items in REC 3 form does not apply to your research, please state not applicable. So you have to write it down as NA, not applicable. Alright, sila jawab ke semua soalan di bawah. Sekiranya jawapan anda ya kepada mana-mana soalan di bawah, sertakan maklumat ringkas di ruang disediakan. So here, kalau kita tick no, so okay lah. Tapi kalau yes, you have to briefly describe kenapa, apa dia dan kena jelaskan di sini ya. Okay. Adakah subjek kanak-kanak umur di bawah 18 tahun? So kalau yes, then you have to explain and so on. Right? Okay. Adakah subjek daripada golongan rentan, contohnya kecelaruan mental, kelainan keupayaan, intelektual, keperluan khas, minoriti dan sebagainya. So, minoriti antara contohnya dari refugees, ya, ataupun orang asli dan sebagainya lah kat situ, ya. So, kalau titiknya, then you explain. Okay, I think I don't have to go through each of these. Okay, yang tadi tu seandainya adakah subjek kanak-kanak umur di bawah 18 tahun? Kalau yes, kita explain dan juga kita kena isi borang REC 12 nanti ya, essence form. Ya, because essence form tu adalah borang yang perlu diisi untuk partisipan seandainya berumur 7 hingga 18 tahun atau 7 hingga 17 tahun. Okay.
Alright, kalau seandainya jawapan yang diberi di dalam borang ni kebanyakannya adalah yes, kemungkinan besar ya research yang dijalankan adalah more than minimalist lah. Okay, so ini adalah REC. Okey, ini adakah subjek diberi sebarang ilmu lumen untuk menyai kajian? So sekiranya jawapannya adalah yes, so researcher perlu explain mengenai ilmu lumen tersebut ya. Ini saya rasa boleh refer juga pada fakulti dan juga apa tu UiTM dari segi apakah ilmu lumen yang boleh diterima dan tidak boleh diterima ya, dan bagaimana dan sebagainya. Okey, ini adalah RC 3, so saya akan masuk RC 4 dulu sekarang. Sebentar. Okey, ini adalah REC 4. REC 4 adalah borang maklumat subjek ya. Okey, ini juga wajib perlu diisi. Alright, for the application must be both PM dan juga bahasa Inggeris, kena isi dua-dua ya. Walaupun mungkin bahasa Melayu tidak digunakan kemudian, hanya bahasa Inggeris, tapi borang ini perlu diisi dalam dua-dua languages. Include both Malay and English version. If the study population does not understand either Malay or English, include the version in the spoken language of the population. Yeah. Ensure that versions in all languages carry the same meaning. Please use non-expert language. Do not include technical jargon. So this adalah borang maklumat subjek. So kita kena make sure that the subject understand mengenai kajian kita ya. So jargon-jargon perkataan susah tu kita kena exclude, kita kena ubah perkataan-perkataan tersebut. Alright, di sini juga di stated do not include citation. The introduction section should be brief. So di sini ada tajuk, pengenalan penyelidikan yang kita seolah-olah kita memberitahu subjek kita apakah kajian mengenai kajian kita. So kita tak boleh nak cut paste daripada RC2 tadi dan kita letak book kat situ ya. So it has to be in the bahasa yang mudah dipahami oleh participant. Okay. Di sini juga saya buat nota. So, seandainya untuk undergrad student kita, a very simple 5 to 6 sentences pun sudah mencukupi untuk kita explain mengenai pengenalan penyelidikan kita. Okay. Right. Just a simple one untuk undergrad student lah ya. Okay. So tujuan penyelidikan prosedur penyelidikan. So semua ni perlu digunakan dalam bahasa yang simple to understand ya. Seolah-olah kita bayangkan yang participant ni nak baca dan dia nak baca information mengenai ini. So it has to be the language ataupun bahasa yang mudah untuk mereka fahami ya. So dan jangan cut and paste daripada proposal kita dan jangan cut and paste daripada RC2 tadi yang very descriptive, very detail ya. So kita nak memudahkan untuk participant understand ya mengenai apa yang sedang berjalan, apa yang sedang berlaku dalam research tersebut. Okey, di sini dan juga untuk di highlight juga ini
adalah instruction dia dalam bracket ni maksimum telah perkataan, nyatakan, maksimum. So semua ini bila kita telah selesai untuk kita submit ke REC committee, please make sure benda ni semuanya kita deletekan. Ya. Buangkan semua yang dalam parenthesis tersebut. Okay. So it has to be a clean sheet of form. Ya. Okey, kenapa saya highlightkan warna biru di sini? So perkataan-perkataan sini ini boleh kita leave it as it is, ya. Boleh diguna pakai, ya, untuk REC 4 ini, ya. Contohnya penyertaan dan penyelidikan ini, penyertaan anda dalam penyelidikan ini adalah secara sukarela. Anda berhak menolak tawaran penyertaan ini atau menyelidik penyelidikan ini pada bila masa tanpa sebarang penalti. So kita boleh gunakan kata ini, so tidak perlu erase lah, ya. Okey, yang ini manfaat penyelidikan, kita boleh gunakan juga perkataan ini dan kalau nak extend pun boleh. Doesn't matter. Right? Dan di sini sekiranya ada risiko, ya, to the subjects, minimal discomfort dengan prosedur, time consumer protocols, ketik due to the protocol, explain how the risk will be minimized and what safety precautions will be taken. Alright, so explain di sini. Right, and then kerahsiaan, so this one juga saya highlightkan, so perkataan di sini pun boleh diguna pakai. Dan juga jangan lupa nyatakan nama penyelidik dan juga nyatakan nombor telefon. So di sini kita as a researcher tuliskan nama penyelidik kita sendiri, kita tulis di sini, dan juga phone number kita sekali di sini. Dan maklumat saya dapat juga di sini, sekiranya kita menjalankan kajian di luar daripada UiTM, letak juga nama supervisor kita dan contact number supervisor, ya. Okay. Right, if the subject information sheet is used to explain to the legal guardian or a minor, phrase sentences use your child instead of you. So sekiranya borang ini kita dedicatekan, ya, untuk penjaga, so di situ kita tulislah anak anda instead of anda, sebab borang ni kita nak beri kepada partisipan kita, ya, untuk baca, untuk jelaskan kepada mereka mengenai kita punya research. Tapi sekiranya kita minkan kita mainkan orang kita ni untuk diberi kepada legal guardian, alright, so kita tulis di situ instead of anda, kita tulislah di situ anak anda, ya. Okay, then bahagian di muka surat ini, muka surat 2 ini, borang izin. Ya, so borang izin di sini dan sebagainya, ya, informasi di sini kita boleh baca sendiri. Alright, jangan isi apa-apa di sini, tinggalkan kosong, sebab ada juga borang-borang yang disubmit di mana penyelidik isi di sini dan sepatutnya tidak, ya, sepatutnya bahagian ini tinggalkan kosong saja. Researcher do not fill in this part, leave this part empty. Alright, okay. Right. So yang ini adalah bahasa Inggeris, ya, in English form. So yang ini juga perlu diisi. Alright, the problem is that, ya, sometimes what happen is that, ya, contohnya kalau ada grad student lah, ya, dia mungkin gunakan Google Translate, ya, either or. Kalau misal kata dalam bahasa Inggeris, dia nak Google Translate ke bahasa Melayu contohnya, atau vice versa. Dia bahasa Melayu di Google Translate itu ke bahasa English. So bahasa tu jadi kelang kabut, ya. So I have to recheck lagi lah, ya, make sure that researcher check, ya, language yang digunakan, dan sepatutnya supervisor as a person being responsible, dia perlu, ya, bantu pelajar dan lihat, ya, borang-borang yang diisi oleh para pelajar. Kadang kesianlah pelajar, ya, dia nakkan kita punya guide, ya, guidance. So please, we as a supervisor, we need to guide our student, ya, appropriately. Okay, alright. So this is borang 4. Okay, let me share borang. I don't know, boleh terus ke? Boleh tak ada capture? Boleh capture ke sini? Nampak tak? Borang 5, Dr. Farid. Ni saya kena stop sharing. Dia tak bergerak orang. Okay, nampak. Nampak? Okay. Right. Okay, that's better. Sebab tadi tu saya saya keluar, lepas tu saya masuk balik, itu yang jadi lambat tu. Okay, so now I know lah, I can just klik dekat borang ni, ya. Okay, so this is REC 5 applicant checklist. Okay, so basically di semua ni adalah checklist. Dr. Suhana tadi ada juga mention. Alright, so here I highlighted over please read. So all the instruction here, please read. Saya buatkan merah di sini. So please make sure that you read everything, yeah. The
basically stated here, have signed the application. Please do the application be signed endorsed by the faculty campus research committee, or required documents will be submitted within 2 weeks, and so on and so forth. Yeah. And then submission of all forms prescribed by REC must be in English, with exception to research conducted in other languages with Senate approval. Yeah. Any data collection instrument that require completion by respondent must be prepared in the Malay and English languages and other languages understood by the respondent. So that's what I mentioned just now. Instrument tadi tu, ya, apa, interview protocol, survey, observation and so on. Ya, please do it in the dua language. Okay, so tick di sini, ya, all the information, apa-apa saja yang kita telah selesaikan. So please make sure kita tick semua. Okay, ini yang Dr. Sahana mention tadi, ya, number 6 there, as a supervisor check for grammatical errors in RC2 dan RC form. So kita as a supervisor please do check our students' forms, ya, so as that it helps them, it helps in terms of the duration of time, semua dan sebagainya. Okay, ini adalah contoh REC 5. Okay, alright, so applicant signature and supervisor signature. So done, yeah, so that is a REC 5. So let me share REC 5. The next one will be REC 12. Okay. So sekiranya tadi dalam borang yang mana tadi tu, ya. So kita mention bahawa kita punya participant adalah minors, ya, which are at the age of 7 to 17, ya, below 18. Ya, an ASEAN form is required. So this is ASEAN borang persetujuan mengikuti projek, ya. ASEAN is defined as minors affirmative agreement to participate in research. It is similar to subject information sheet but uses simpler age-appropriate language. Ya, kita kena emphasize sikit tu, ya. But uses simpler age-appropriate language which can be understood before a decision for participation is made by the minor. Okay, so consent form from parents or legally acceptable representative of right descent of the minor when it involves the safety and well-being of the minor. Okay. So, so di sini juga, ya, borang ni perlu diisi, ya. Okay, mengapa saya patut mengikuti projek, ya, make it very simple, ya, apa yang perlu saya lakukan dengan projek ini. Okay, terangkan secara ringkas kepada kanak-kanak. Ada juga, ya, researchers, ini pun sama case dia, dia cut and paste, right? So it has to be very simplified so as that participant faham, ya, apa yang perlu dilakukan, apa yang mereka should be doing in the research. Apa yang saya perlu lakukan dalam projek ini, contohnya saya perlu mengisi saya perlu mengisi questionnaire, ataupun saya perlu menjawab beberapa interview yang akan disoal oleh researcher contohnya. So just a simple one, yeah, because these are young, umur 17, ya, sekolah rendah contohnya, ya, so has to make sure that the language ataupun mereka jelas, ya, sebab apa yang kita nak, mereka jelas dengan kajian yang kita nak jalankan. So as that tak ada benda-benda di belakang tu, eventually nanti pada, at end of the day, kita akan di backfire balik lah, sebab kita punya statement kita tak jelas. Dan mungkin kita akan being caught there, ya, bila dikata bahawa kita punya statement tak jelas dan ada hidden information or double meaning and so on, ya. So that is very important. And then adakah saya perlu menyertai projek ini? Ada tidak perlu projek ini jika tidak mahu, so kita akan remain that information. Ini juga yang bracket-bracket ni kita buang, ya. So you don't have to remain the bracket. Yang ini kita boleh retain kan, ya. These sentences can be retained, right? Okay, and then jika ada soalan, so kita jot down lah, ya, nama kita, nombor telefon kita dan sebagainya. Okay. Alright, adakah orang lain tahu tentang apa yang saya katakan atau lakukan dalam projek ini? Terangkan secara ringkas mengenai kerahsiaan penyataan pendidikan. Kita explain di sini, ya. Okay, so these are the things that we need to sila pula kita tilang di sini. Dan okay, jika anda ingin mengambil bahagian, sila tuliskan nama dan turun tanda tangan atau letak cap jari. So kotak ni jangan buang, kotak ni adalah untuk cap jari, bukan saya saja letak kat sini, ya. So this is untuk cap jari. So peserta akan isi tanda tangan dan sebagainya. Okay. Okey, sekiranya peserta projek tidak boleh baca atau sekiranya pendidikan mengabaikan isu-isu sensitif, seorang saksi hendaklah menjadi saksi ketika persetujuan diambil. Saksi tersebut perlu melengkapkan bahagian di bawah. So ini adalah nama saksi.
Okay, so this is English form. Right? So dua-duanya perlu diisi. Ya. Okay. So ini adalah Bora 12 essence form. Okay, so these are yang wajib tadi adalah 2, 3 dan 4. Essence form ini sekiranya responden kita adalah berumur kurang daripada 18. Dan saya juga mungkin kasih contoh, ini adalah borang the next one yang Dr. Sama mention tadi adalah contoh, nampak tak Dr. Farid? Belum lagi. Nampak? Okey, ini adalah contoh borang exemption from ethical review REC 11. Ya. So ini baru lagi borang yang saya lihat ni ya. Alright, so just in case kalau rasanya kita menepati untuk dapat exemption untuk kajian kita, so bolehlah isi borang REC 11 ini. Saya termasuk Dr. Suhana dan komiti ya sebelum ni ada buat review untuk exemption form. Ya. Okay, so kita explain di sini research justification dan sebagainya. Ya, contohnya literature, buku ya, itu pun termasuk mungkin ya boleh dikategorikan sebagai boleh dapat exemption sebab kita tak deal dengan human secara directly. Ya, kalau contohnya buku-buku yang kita analyse, content analysis contohnya, ya contoh literature kan dia tengok poem, dia tengok buku, dia analyse buku, the meanings and so on. So itu insyaAllah mungkin boleh dapat exemption. Saya tak boleh kasih how should I say selagi dia tak involved with the human direct contact and so on, ya contohnya macam questionnaire itu kita akan minta information daripada human, right? The samples people, right? So yang itu perlu go through all the borang-borang. Tapi seandainya video yang kita dapat daripada website ya tak involve dengan orang tersebut tetapi jadi public domain, dia public domain, insyaAllah itu boleh jadi boleh kita mohon untuk exemption. Okay, right? So saya rasa itu sahaja presentation saya mengenai borang-borang tersebut. Saya harap ini boleh memberi manfaat dan juga telah di-uploadkan, so you can have a look at it and hopefully it can help insyaAllah. Dan seterusnya Dr. Suhana akan memberi lagi lebih tips-tips sebab Dr. Suhana adalah komiti di atas, saya adalah associate untuk fakulti. Alright, so insyaAllah Dr. Suhana akan elaborate more di mana yang mungkin saya tertinggal dengan kekurangan dan mungkin lagi tips-tips yang Dr. Suhana mungkin akan share lagi selepas ini insyaAllah. Okay, itu saja daripada saya insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Roslawati di atas pencerahan tentang borang-borang berkaitan beserta dengan tips-tips khusus dan juga strategi permohonan. Mungkin dengan ini kita teruskan sedikit perkongsian daripada Dr. Suhana sekali lagi berkaitan dengan tips-tips yang mungkin boleh berguna kepada semua pelajar dan juga pensyarah khususnya dalam proses untuk pemohon etika pendidikan ini. Dipersilakan Dr. Suhana. Terima kasih Dr. Farid. Boleh nampak slide saya? Boleh Doktor, jelas. Suara saya macam mana? Tadi ada yang beritahu yang bahawa suara saya jauh. Sekarang macam mana? Suara okey dah? Sangat kuat, sangat jelas. Okey. Sekarang bahagian saya nak bagi tentang tips and strategy for application. Okey, mungkin saya akan bagikan kepada fakulti dan juga kepada supervisor. Okay, so sebenarnya ini cuma sharing session apa yang
apa yang fakulti saya selalu buat dan juga FSK, Fakulti Sains Kesihatan, buat bagaimana nak membantu permohonan ni supaya didapat kelulusan etik yang cepat. Okey, sebenarnya apa yang kami buat, Fakulti Sains Kesihatan dan Sains Sukan buat, kami ada review board di peringkat fakulti. So saya ingin cadangkan kepada Fakulti Pendidikan supaya melantik panel penilai di peringkat fakulti. Kalau di FSR, kami ada research committee. So salah satu skop job spec research committee ni adalah untuk review borang-borang ethical ni. So saya rasa Fakulti Pendidikan tak ada masalah sebab kita ada associate member daripada Fakulti of Education. Kita ada Dr. Roslawati dan juga Dr. Siti Zuraida yang associate member REC. Mereka ni boleh dilantik untuk menganggotai review board ini. Okay, dan pihak fakulti juga perlu ada sekretariat. Okay. Kalau dekat Fakulti Sains Sukan, sekretariat kami adalah research coordinator. Saya pasti dekat Fakulti Education juga ada coordinator penyelidikan. Beliau boleh dilantik sebagai memegang ataupun boleh dilantik sebagai sekretariat di peringkat fakulti. So dialah yang akan mengumpulkan borang-borang permohonan dan mengagihkan kepada panel-panel ni. Berapa banyak tu bergantung kepada permohonan tersebut lah. Kalau macam fakulti saya di akhir macam ni, bila dah nak semester berakhir macam ni, so pelajar-pelajar ni akan hantar banyak. We have a large volume of application. So selalunya panel-panel ni akan seorang dapat banyak lah. Okay, bergantung pada permohonan tersebut. Okay, itu antara perkara yang perlu dilakukan oleh pihak fakulti untuk mempercepatkan kelulusan etika ni. Okay, and then next, nombor 2, supervisor appointment. Okay, kalau apa yang fakulti saya buat, Sains Sukan buat adalah apabila pelajar-pelajar ni mengambil subjek research methodology, mereka telah ada supervisor. Fakulti kami very blessed, sangat bersyukur sebab kami mendapat sokongan penuh daripada dekan, timbalan dekan, koordinator, pensyarah yang mengajar research methodology itu sendiri. Di mana TDA akan memberi arahan kepada koordinator untuk mendirikan senarai supervisor kepada pelajar-pelajar yang mengambil research methodology ni. So koordinator pula akan work together with the lecturer yang mengajar research methodology. So pada hari pertama kelas research methodology itu sendiri, pelajar ini telah diberi arahan untuk mencari tajuk penyelidikan dan juga pensyarah yang akan menjadi supervisor mereka. Okay, selalunya student ni akan bertindak cepatlah sebab dia tahu kalau lambat nanti lecturer yang dia nak tu nanti dah penuh, dah tak boleh, kena cari lecturer lain. Okay, so sebabkan benda ni kita dah lakukan bertahun-tahun, student pun dah faham. So selalunya masa cuti ni lagi dia orang dah siap dah, yang especially yang yang very proactive student ni, dia dah cari tajuk-tajuk yang yang bersesuaian yang dia nak buat. Dia dah identify lah lecturer mana yang dia nak jadikan supervisor. So bila kelas bermula, okay, mereka dah boleh approach dah pensyarah tersebut untuk menjadi supervisor mereka. Okay, dalam seawal 2 minggu, pelajar-pelajar ni dah ada supervisor. Mereka boleh discuss tajuk sebab antara masalah utama di peringkat fakulti adalah bila pelajar-pelajar ni dah buat proposal di akhir kelas research methodology ni, pelajar-pelajar ni mesti menyiapkan research proposal. Tetapi bila waktu untuk menjalankan final year project FYP, selalunya
SB ni dia kata dia tak suka tajuk tu. Dia nak student tu buat tajuk yang lain. So student ni mengambil masa lagi untuk menyiapkan proposal dia. Nak kena cari bahan balik semula, nak kena apa? Tengok finalize dia punya metodologi lagi. So mengambil masa. So kalau fakulti dapat melantik supervisor semasa pelajar ni mengambil kursus research methodology ni, proses ni akan masalah ni kita boleh atasi. Okay, daripada apa yang kita buat ni, salah satu pada efeknya ialah pelajar-pelajar ni dapat menghasilkan proposal yang lebih baik, dan juga apabila waktu untuk menjalankan research final year project ni, supervisor ni dah dapat settle dah masalah awal yang basic tentang dia punya sampel dia, instrumen apa nak pakai, macam mana nak calculate sample size, semua dia dah settlekan awal semasa kelas research methodology. So saya rasa benda ni perlu diaplikasikan pada fakulti-fakulti lain. Tapi daripada apa maklumat yang saya dapat daripada Dr. Roslilawati, fakulti education ni dia punya banyak masa. Itu macam kalau fakulti saya, ya? Ada apa? Tak dengar ke? Okey, kalau macam fakulti saya, kami ada research methodology itu semester 5. Final year project tu semester 6. So kami ada gap yang sangat sikit, kasih masa yang sangat sikit waktu mereka tengah cuti tu untuk menguruskan borang-borang permohonan etika ni. Saya dipahamkan dekat fakulti education ni mereka ada 2 semester. So sepatutnya tak ada masalah untuk mendapatkan kelulusan etika ni awal sebelum mereka menjalankan final year project. Okay, nombor 3. Okay, supervisor mesti check, mesti semak REC form. Okay, konten dia. Selalunya kadang-kadang tu bila kita baca tu is very glaring. Kesalahan-kesalahan tu jelas nampak. For example macam dekat introduction kan, to look at the level. Kita tak boleh gunakan perkataan macam tu, kita kena gunakan perkataan yang very measurable kan. Kita gunakan SMART yang kita belajar dekat research methodology tu. Kena guna perkataan determine, tak adalah perkataan to find out, to look ataupun to see the level of to see the motivation level, macam tu kan. Tak adalah perkataan-perkataan tu keluar dan kita dah tackle, kita dah tengok benda tu awal dan kita dah check dah semua tu, sample size dia, dia punya statistik. Kadang-kadang tu benda-benda yang very simple, dekat objektif tulis semua nak tengok deskriptif, tiba-tiba dekat statistik student tu tulis tiba-tiba ada Pearson correlation. Takkanlah supervisor dia tak tengok, ini tak ada pun dalam objektif nak measure tentang correlation pun, kenapa dalam statistik, kenapa student ni tulis tentang Pearson correlation. So benda-benda yang simple macam ni sepatutnya supervisor dah boleh detect daripada awal dah. Okay, lagi satu, saya dalam borang REC 2 tu, saya akan tunjukkan
Dr. Suhana, are you there? Boleh nampak ke borang saya? Dr. Suhana, Ya. image Dr. Suhana tak dipaparkan. Mungkin ada masalah connection di situ. Borang pun masih belum boleh dilihat. Belum lagi ya? Belum lagi. Boleh nampak ke borangnya? Masih belum. Okey, macam mana sekarang? Boleh nampak? Masih belum, Doktor. Mungkin boleh cuba untuk share sekali lagi. Okey. Doktor kongsikan borang REC nombor 2 ya, REC 2 kan? Saya nak Okey. tunjukkan dekat penyelia di mana kita perlu mengisi tarikh ni. Boleh nampak kan? Dr. Farid? Boleh. Okey. So kita perlu kadang-kadang ada masalah nak mengisi nombor 4, 5 dan nombor 6. Okey. So date of commencement and end. So tarikh bermula dan berakhir. Tarikh bermula tu kita boleh letak tarikh kita start daripada menyediakan research proposal. Contohnya student saya dia dah start dah siap melakukan ataupun menyediakan research proposal ni pada semester ni, dia boleh tulis dia start Oktober 2020 dan dia kita boleh lanjutkan, dia akan collect data next semester bulan Mac ataupun bulan April dia akan collect data. So dia boleh letak sehingga akhir semester. Contohnya dia nak letak hingga Oktober. Kadang-kadang saya buat suggest student saja, especially yang student yang lemah ni ataupun dia banyak repeat paper, yang saya rasa mereka tak boleh nak menyiapkan research proposal ni, selalunya saya akan extend lagi 1 semester. Saya letak dia 3 semester. So itu bergantung kepada supervisor tersebut untuk advise student. Okay, expected data collection ni, yang ini yang saya katakan tadi tu, tarikh untuk pengumpulan data mestilah selepas mendapat ethical approval. Kalau macam fakulti education tak ada masalah sebab ada 2 semester kan, memang dah tarikh tu memang tak ada masalah kan. Selalunya kalau fakulti saya selalu kena betulkan. Ataupun mungkin kalau fakulti education ni mungkin postgrad student akan mengalami masalah ni. Especially kalau dia kena buat correction. So bila dia buat correction, dia kena tengok tarikh pengumpulan data tu to make sure kita supervisor ataupun student tu kena make sure tarikh tersebut mestilah bukan tarikh yang dah lepas. Contohnya student tu hantar borang, memang dia hantar borang tu dekat fakulti bulan Mac. Tetapi bulan Mac dia tulis kat situ April. Okay, pada peringkat fakulti nanti dia akan mengambil masa sebulan. So bila sampai dekat REC dah Mac. Yang ni nak collect data Mac sedangkan saya review ni Mac. Sepatutnya kena tulis Mei. Macam tu. So kita kena letakkan awal. Kalau untuk undergrad student, untuk fakulti education tak ada masalah sebab saya difahamkan ada 2 semester memang nanti jauh nanti tak ada masalah tentang date of collection tu. Just remember yang ni untuk postgrad ataupun untuk lecturer yang akan apply ethical approval. Okay, location ni tadi Dr. Roslilawati dah terangkan. Okay, tak boleh kita letak Shah Alam, tak boleh. Macam student saya letak kat situ physiology lab UiTM. Saya kata kat student saya, physiology lab dekat UiTM ni ada banyak. Kamu nak guna yang mana satu? So kamu
kena tulis. Physiology lab, FSR, UiTM. So tempat tu katakanlah kita mungkin dekat fakulti education ni, mungkin nak buat survey ataupun nak buat interview ada 5 buah sekolah. So boleh senaraikan 5 buah sekolah tersebut yang akan terlibat. Okay. Selain daripada itu, lecturer juga perlu check grammar. Kadang-kadang tu very simple mistake, macam kita tengok kadang-kadang pensyarah ni dia tak sema, dia cuma sains saja. Kadang very simple mistake sepatutnya lecturer dah boleh detect dah tak dibetulkan. Kami terpaksa buat komen kat situ. Okay, untuk check grammar. Saya share semula slide saya yang tadi. Boleh nampak Dr. Farid? Masih belum Dr. Suhana. Okay, alright. Boleh dah. Okay. So supervisor juga perlu check attachment. Okay, especially kalau mereka ni buat questionnaire, perlu dilampirkan questionnaire yang apa yang akan digunakan. Sebab kami REC member ni, bila dia review, kami kena baca setiap soalan di dalam questionnaire tu, sama ada soalan tu akan menyentuh sensitivity peserta atau tidak. So kami kena baca semua soalan. Begitu juga kalau untuk interview, perlu disertakan soalan-soalan untuk interview. Kami akan baca semua soalan tu. Kalau ada soalan tu tak sesuai, kami akan bagi cadangan apa yang perlu dilakukan. Bagaimana nak rephrase soalan tu. Okay. But bila kadang-kadang student tu memang dia akan isi checklist tu. Tetapi bila dia hantar tu ada saja yang tertinggal. So kalau tertinggal ni akan efek kepada masa lah, akan mengambil masa lagi. Sebab dia akan dipulangkan. Hantar dekat fakulti pulangkan balik. Fakulti hantar dekat RC, kena pulangkan balik. Sebab kita tak check semua permohonan ni in a complete set. Kena pastikan dia complete set supaya dia tidak akan menyebabkan dia berpatah balik. Okay. Okay, next. Okay, keempat ialah yang saya boleh cadangkan di sini adalah jawatankuasa pendidikan JPF, Secretariat must submit completed form. Yang tadilah mesti check lagi sekali. Walaupun student tu dah hantar kat kita, borang-borang semua dengan lampirannya, dengan checklist dia, memang dekat checklist tu memang dia tick. Sebab masa dibuat tu dekat komputer tu memang dia tick semua. Tetapi bila dia hantar tu, dia tak hantar the complete set. Ada saja yang benda yang tercicir, yang tertinggal. Okay, especially yang ada banyak attachment. Okay, so benda tu akan patah balik. Kalau fakulti hantar dekat REC akan screen, dia akan patah balik kepada pemohon tersebut. Dan mengambil masa lagi. Kalau pemohon tu respon awal, cepat, tak apa, kadang-kadang dia tak perasan yang bahawa kita dah hantar email yang mengatakan bahawa dia perlu hantar dokumen sekian yang dia tak hantar tu. Okay, number 5. Okay, you have to submit correction as soon as possible. Okay, seperti yang saya tunjukkan tadi tu, bila kami buat keputusan, kalau dia conditional approval, kalau minimal risk tu kami bagi REC bagi masa 1 bulan, kalau major tu 3 bulan. Kalau lebih pada tempoh masa yang ditetapkan tu 3 bulan tu, pemohon perlu apply lagi sekali. Okay, pemohon perlu apply lagi sekali. That's why kalau dapat correction tu sila buat as soon as possible. Okay.
Okay. Selain daripada tu, apa yang nombor 6 lah saya nak share pengalaman fakulti kami. Okay, untuk pelajar postgrad, okay, kalau macam ni tak ada presentation peringkat fakulti kalau undergrad. Tetapi untuk sains sukan, semua pelajar postgrad, lecturer yang akan buat research, contohnya dia ada grant ke, dia akan apply ethical approval. Pensyarah tu, postgrad student perlu buat presentation di peringkat fakulti. Okay, presentation tu bukan bukan melalui slide macam ni lah. Macam diorang DRP tu. Presentation tu adalah berdasarkan kepada REC form yang telah dihantar. So kami ni panel ni akan komen dekat REC form tu sendiri. Okay, bahagian ni nombor 7 kena betul ni, kena masukkan ni, kena this one tak perlu. Okay, this one you have to put in the has attachment. So kita bagi komen di situ. So bila mereka kalau yang more than minimal risk tu, so tak ada masalah sebab dia dah present dekat fakulti, dia dah tahu nak jawab apa dan nak present macam mana dekat REC meeting nanti. Okay, saya rasa itu saja yang saya boleh kongsikan pengalaman saya sebagai koordinator penyelidikan dan juga pengalaman saya sebagai REC member. Okay, penting untuk pihak fakulti, untuk pada saya penting pihak fakulti supaya ada satu panel board sendiri untuk review di peringkat fakulti. Okay, untuk fakulti sains sukan, kami sangat bersyukur sebab kami ada 2 orang REC member dan juga 1 associate member yang sangat membantu proses permohonan pelajar ni. Okay, untuk permohonan ni, especially yang sekarang ni very high volume sebab pelajar-pelajar ni bila dia submit, sebab fakulti sains sukan, bila pelajar ni submit proposal kepada pensyarah yang mengajar research method tu, mereka mesti submit sekali borang REC. Borang REC ni akan diberi dan pensyarah yang mengajar research method tu akan beri borang REC ni kepada research coordinator. So research coordinator pada waktu tersebut akan dapat banyak. Kalau contohlah student ada 120, so dia ada 120 yang dia kena agih-agihkan kepada panel dan dia kena tetapkan masa bila panel kena pulangkan balik dan dia hantar correction kepada student. So waktu sekarang ni, especially waktu sekarang ni sangat sibuk, research coordinator kami sangat sibuk untuk menguruskan supaya to make sure, especially yang semester ni, kita ada cuti sebulan ni untuk make sure yang borang-borang ni akan push, dia hantar ke REC untuk mendapatkan kelulusan etika. Mungkin ini boleh dicontohi oleh fakulti pendidikan. Tak semestinya ikut fakulti yang kami buat, mana yang bagus, yang boleh lakukan tu harap boleh diaplikasi. Saya cuma share pengalaman saya, pengalaman fakulti, bagaimana kami handle permohonan kelulusan etika ni. So itu saja daripada saya, Dr. Farin. Tiba slide saya tak gerak pula. Okey. Itu saja. Okey, kalau ada soalan boleh tanyakan. Okey, sebab dekat chat box tadi pun ada few soalan yang saya dah jawab. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Suhana di atas perkongsian mengenai tips-tips yang sangat membantu dalam memastikan kelancaran proses permohonan etika pendidikan, khususnya kepada pelajar dan juga penyelia. So dengan itu mungkin kita boleh beralih kepada sesi soal jawab. Memang ada banyak soalan yang kita terima daripada ruangan chat box. So mungkin soalan-soalan ini boleh saya tujukan kepada Dr. Suhana ataupun Dr. Rosilawati untuk jawab. Saya telah pun mengkategorikanlah beberapa soalan ini kepada beberapa kumpulan. So mungkin doktor boleh jelaskan sedikit kerana ada beberapa kecelaruan daripada peserta yang masih bertanya tentang sama ada apakah contoh-contoh sama ada research yang dibuat ini perlu untuk
memohon etika ataupun tidak. Contohnya, bagaimana dengan secondary data mengenai manusia, bagaimana dengan kajian yang melibatkan language dan literature khususnya untuk pelajar diploma ataupun degree. Kemudian ada juga soalan yang bertanyakan tentang contohnya iaitu kalau saya lihat di sini bagaimana contohnya kalau kajian-kajian yang mereka ingin publish clinical case khususnya di hospital. So adakah kesemua kajian-kajian ini memerlukan ethics approval, permohonan ethics khususnya? Kalau clinical research dah semestinya wajib mereka apply untuk kelulusan etika dan mereka perlu present. Kalau untuk yang secondary data tu mereka boleh apply untuk exemption, isi borang exemption dan nyatakan sedikit tentang metodologi dia, objektif, biasalah objektif dia, introduction, objektif, method yang dia akan gunakan. Kalau content analysis, sebutlah content analysis sebab ada banyak daripada APB saya review very interesting yang analysis tentang video video penceramah lah, tentang even pengacara pun ada, bahasa yang digunakan, ada yang mixing code lah, macam-macam, very interesting yang saya baca. Semua tu memohon untuk exemption. Kalau kita tak pasti sama ada permohonan kita tu perlu mendapat kelulusan etika atau tidak, sila isi borang exemption tu, panel akan baca dan dia akan decide sama ada ini adalah minimal risk ataupun hanya perlu minta mohon exemption saja. Okay. So kalau perlu memohon dalam kategori minimal risk, kita akan beritahu applicant tersebut supaya mengisi borang REC 2, REC 3, REC 4 dan juga 5. Okey, Dr. Su ataupun Dr. Lucy, ada sedikit soalan lagi kalau kita boleh ajukan. Memandangkan tadi ada dinyatakan di mana borang itu perlu diisi dalam dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi ada juga bertanya bagaimana kalau kajian itu memang sememangnya dilaksanakan dalam bahasa Melayu sahaja. So adakah dia perlu buat translations untuk mengisi borang etika tersebut? Hanya yang mengkaji bahasa Melayu boleh menggunakan bahasa Melayu. Okay. Alright, okay Dr. Su, ada juga beberapa soalan sini berkaitan dengan pasca, maksudnya selepas permohonan etika diteruskan lah. So biasanya apabila kita memohon etika pendidikan, kita telah pun mendapat kelulusan. Dan biasanya kelulusan kita itu mungkin ada penambahbaikan perlu dilakukan. Jadi ada soalan di sini bertanya, kalau saya perlu buat perubahan dalam instrumen setelah mendapat kelulusan, apakah tindakan yang saya perlu lakukan seterusnya? Okey. So kalau bertukar lokasi, kalau bertukar instrumentation ataupun contohnya kalau questionnaire itu kan dia nak menambah dimension. Sebelum ni dia mengkaji 5 dimension. So dia nak tambah lagi bila dibaca lagi dibuat literature review yang currently, so dia perlu dia rasa nak tambah lagi 1 atau 2 dimension lagi, so boleh tulis surat kepada REC mengatakan bahawa dia nak tambah dimension dalam questionnaire ataupun dia nak ubah lokasi. Contohnya sekolah tu tak benarkan, dia nak melakukan research dekat sekolah lain. So boleh tulis surat kepada REC dan mengatakan sebab-sebablah kenapa perlu bertukar lokasi, kenapa nak tambah ataupun terpaksa tukar test, kadang-kadang mesin tu rosak kan. So kita gunakan mesin yang lain. So kita perlu beritahu kepada REC. Kalau tak salah tadi yang awal-awal tadi saya teringat satu soalan yang dikatakan ada tak expired date? Yeah. Expired date kan. Okay. So dia sebenarnya dia akan sah sehingga tempoh yang kita telah tulis tu begin and end. Kalau kita kata end at March 2021, okay, kata kalau tak siap lagi, perlu tambah lagi data kan, tak cukup, kita perlu lagi collect data. So kita
isi borang tadi pelanjutan tempoh penyelidikan. Okey. Tapi kalau apa kalau expired tu macam barang pula bila guna perkataan expired tu. Okey. Itulah tempoh tu boleh kita perbaharui. Kita nak tambah lagi berapa? 3 bulan, kita nak tambah lagi 6 bulan. So kita perlu bagi justifikasi lah, kena isi borang tu dia akan tanya kenapa nak tambah, sebab-sebab dia, kita kena beri justifikasi. Terima kasih Dr. Su. Mungkin saya beralih kepada soalan terakhir sebelum kita buka ruang kepada peserta untuk bertanya terus sekiranya ada. Mungkin boleh ya Dr. Su ya? Untuk soalan terakhir ni ada yang bertanya tentang boleh tak bagi contoh kajian-kajian yang layak untuk menggunakan borang REC 11. Okey, tadi saya dah share jenis-jenis kajian yang boleh mendapat exemption. Okey, salah satu daripada yang tadi yang saya sebutkan adalah content analysis. Okey, ini yang banyak yang dilakukan oleh macam Meskom kan, selalu buat content analysis. So lagi satu dia gunakan big data macam tu, boleh minta exemption. Siapa buat systematic review boleh buat minta exemption. Secondary data contohnya mungkinlah yang pelajar-pelajar PE contohnya lah, dia nak mengkaji tentang skor segak di Selangor kan, sebab kan bila sekolah-sekolah ni buatkan ujian segak ni, mereka hantar result test ni kepada Jabatan Pendidikan Negeri. So dia boleh request, boleh minta data tu. So itu as a secondary data, so boleh minta exemption. Concept paper ataupun research mengenai quality assurance boleh minta exemption, tak ada jadi masalah. Yang menggunakan video analysis seperti yang saya kata tadi, film analysis, dia nak mengkaji tentang bahasa dalam dalam filem yang dia pilih je lah, ataupun video certain pensyarmah yang popular, dia nak mengkaji tentang bahasa yang digunakan, pun boleh juga minta exemption, tak ada masalah. Baiklah, terima kasih Dr. Suhana. Mungkin sekarang ni saya buka ruang kepada peserta untuk bertanya terus kepada panelis kita sekiranya anda mempunyai sebarang soalan yang lebih spesifik. Mohon boleh turn on your mic dan kemudian boleh bercakap terus kepada panelis kita sekiranya ada. Dr. Suhana, can I ask a question? Yeah, sure. I'm Paramjit from Faculty of Education. Yeah. Thank you for the talk. I think it's timely for all of us also. Very good. I got two short questions. Number one is we talk about exemption. Now, is it, when you say exemption, do we need to apply for exemption or tak perlu apply? Because from the title of your talk, they said ethics tak menggunakan human. So, if you do content analysis, you're not using human and talk more of content. So, the question is, we apply for exemption or we don't have to apply for ethics clearance? That's number one. Yang kedua, I asked two questions straight. Number two, just now you talk about kalau expiry date, someone asked this question, right? The duration of research. My question is, how long is the maximum period allowed to apply? I'm trying to say, can I apply for 1 to 2 years straight away? So tak perlulah kalau extend pun, tak perlu extend dan sebagainya. I just ask the maximum lah. Thank you very much, Dr. Suhana. Okey doktor, saya akan jawab pertanyaan tentang exemption tu. Okey, untuk exemption perlu mengisi borang permohonan pengecualian kelulusan etika. Borang tu ada dalam dalam saya bagi link tu. REC 11 untuk exemption. Okey. Then yang kata untuk yang expired tu kan, doktor, kalau doktor ada grant kan, kita perlu conduct research tu for 3 years contohnya kan. So kita ataupun budak yang student PhD kita, dia akan lama kan untuk dia menghabiskan research dia. Dia ada research 1, lepas tu nak kena buat research 2, research 3. Boleh doktor buat selama 3 tahun tu. Dia punya duration tu kita stated lah from what? 2021 until 2024. Macam tu doktor. Boleh, tak ada masalah doktor. Tapi bagi siapa yang tak ada grant macam mana? Yang katakan tak ada grant. Tak apa, kalau kita boleh
justify, contohnya student tu tak ada grant pun macam student PhD saya. Ada yang tak bernasib baik dia tak ada grant kan. So boleh dia akan tulis sebab dia nak selesaikan research 1, research 2 dia perlu dia develop dia punya questionnaire dulu kan. Lepas tu dia nak buat kajian second study dia and then third study dia. So dia boleh tulis 3 tahun doktor, tak ada masalah. Dia kena kita tengoklah berapa lama kita boleh panel boleh justifikan berapa lama diperlukan tu, kenapa perlu 3 tahun tu. Boleh doktor, tak ada masalah. Thank you very much. Baiklah, terima kasih di atas soalan. Ada apa-apa sebarang soalan lagi daripada warga peserta? Assalamualaikum, saya Karim daripada Fakulti Sains Kesihatan Kampus Bertam. Saya ingin bertanya mengenai borang izin ataupun informed consent lah kan. Informed consent ni contohnya kalau kita buat online form, kita pakai Google Form contohnya, adakah kita kena masukkan semua benda yang sama macam borang maklumat subjek atau informed consent ni, termasuklah nama subjek, nombor kad pengenalan dengan tanda tangan, ataupun untuk online form kita boleh simplifikan? Sebab kat sini contohnya untuk metode program ni saya dengan ini mengesahkan semua tu memang kena ada dalam Google Form kita ke kita boleh simplifikan? Satu lagi soalan, boleh ke kalau kita nak communicate secara terus dengan REC, kalau kita ada beberapa soalan, contohnya kita dah habis masa ni kan, lepas tu kita ada benda yang kita nak clarify, macam mana kita nak, boleh kita communicate terus dengan REC? Terima kasih. Okey, yang untuk online tu sebab selalunya kita hantar borang tu secara hard copy kan macam tu, dan partisipan akan sign. Untuk yang online ni saya tak pasti sama ada boleh kita simplify ke tidak. Yang ni saya terpaksa tanya dulu dengan REC member yang lain sama ada boleh diringkaskan atau tidak dalam Google Form tersebut, ataupun perlu di-attach, ada link to attachment dalam Google Form tu. Okey, yang untuk tadi soalan yang nak tanya soalan kan, saya kalau saudara ikuti penjelasan saya daripada awal tadi, saya dah bagi dah nombor sekretariat, nombor telefon sekretariat, email sekretariat REC untuk tanya soalan. Boleh pergi kepada website dan lihat contact us tu. So ada email, ada nombor telefon. Boleh call waktu berjabat. Okey? Tanya apa soalan-soalan tentang borang-borang REC yang nak tanya tadi tu. Maaf doktor, ada nak tanya satu boleh tak? Boleh. Berkaitan dengan REC tu, untuk yang nombor 7 tu mungkin saya terlepas ke, saya tak pasti, data collection procedure dengan REC tu dekat nombor 10, item number 10 tu. Apa beza dia? Sebab yang ni kita letak flowchart dia kan, tapi yang dekat nombor 7 tu. Okey, so selalunya ni student ke pensyarah ni? Sebab ramai student yang letak macam tu. Okey, ni student ke pensyarah? Saya pensyarah FSR, saya baru lagi. Okey, selalunya nombor 7 ni adalah yang paling panjang yang kita kena tulis sebenarnya. So selalunya student saya dia kata, doktor mana boleh tulis banyak-banyak ni, dia kata borang tu tempat tu space tu sikit banyak tu je. Okay, saya kata borang ni dalam Word. Okay, kamu undergrad student, kamu kata tak boleh. Yang saya punya yang PhD student isi borang tak ada masalah pun. Saya kata dia ada study 1, study 2, study 3. Kamu perasan tak borang ni dalam bentuk words kan? So saya suggest untuk yang bahagian 7 ni kita buat seperti kita tulis dalam chapter 3. Okay, kita start dengan research design. Okay, sebenarnya kita boleh buat subheading sebenarnya dekat orang ni. Saya selalu ajar student saya buat subheading. Okay, first tulis research design and then tulis instrumentation. So tulislah kalau dia ada berapa test, dia ada 3 test nak check nak test balance, strength, nak
speed, ataupun yang questionnaire tu dia nak explain questionnaire apa, dia adopt daripada siapa, berapa banyak dimension dikaji, berapa soalan, nak pakai scale berapa, 5, 7 kat situ lah. Semuanya dia akan explain. And then dia ada satu lagi bahagian, kita boleh buat satu lagi bahagian iaitu data collection procedure, di mana dia akan terangkan bagaimana dia akan collect data. Contohnya tadi kalau guna questionnaire online, so dia akan tulis lah. Okay. Soalan-soalan ni akan distribute guna online. Dia pakai apa? Google Form, dia pakai Monkey Survey, lepas tu dia nak distribute macam mana, pakai WhatsApp, Telegram, so dia cerita kat situ. So the flow chart tu kadang-kadang student ni tulis, dia tak pandai tulis, especially yang nak buat macam yang experimental kan, dia ada 2 group atau ada yang nak buat crossover design. Cara dia tulis tu tak jelas. So dengan adanya flowchart iaitu yang nombor 10 tu, nombor 10 tu adalah flowchart. So memang flowchart, tak ada cerita. Ceritanya memang ataupun prosedurnya memang kita kena tulis dekat nombor 7 tersebut. Okey doktor? Okey, clear. Yes. Terima kasih doktor. Dia flowchart saja. Contohnya mula-mula nak buat apa? Ethical approval, participant recruitment. Lepas tu barulah nak data collection, analysis data macam tu. Baiklah, terima kasih. Sekali lagi, setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua penceramah yang bukan sahaja telah sudi meluangkan masa dan tenaga, tapi telah memberi penerangan yang sangat jelas tentang proses permohonan etika pendidikan. Tahniah juga saya ucapkan kepada pejabat Timbalan Dekan Pendidikan, Jaringan dan Industri Fakulti Pendidikan yang telah berjaya menyediakan platform ini serta pengisian yang amat bermanfaat, terutamanya bagi warga Fakulti Pendidikan. Sukacitanya saya ingin menjemput yang berbahagia Timbalan Dekan PJI iaitu Dr. Khairizan Rahman untuk memberikan sepatah dua kata bagi menyimpul sesi taklimat kita pada petang ini. Dipersilakan Doktor. Baik, terima kasih Dr. Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pertama sekali kepada penceramah jemputan kita Dr. Suhana Aiman kerana sudi melapangkan masa bersama dengan kita, walaupun saya difahamkan yang memang agak sibuk buat masa ini, tapi ialah sanggup untuk memberikan ruang dan peluang untuk kita menimba sedikit pengalaman, ilmu dan juga sedikit kemahiran untuk kita melaksanakan penyediaan borang etika pendidikan ini. Tak lupa juga kepada Penyelaras Etika Pendidikan Fakulti Pendidikan Dr. Rosilawati yang turut bersama dengan kita hari ini petang ini untuk bercakap dan membincangkan, memperlihatkan borang-borang yang perlu diisi bersama dengan tips-tips yang perlu kita pertimbangkan sewaktu mengisi borang-borang REC ini. Dan saya yakin banyak input yang kita terima dan saya juga mengharapkan bahawa segala ilmu, segala pengetahuan, kemahiran yang kita perolehi ini dapat kita laksanakan untuk kebaikan kita selaku pensyarah yang akan melaksanakan pendidikan dan juga pelajar-pelajar kita. So, untuk pengetahuan Dr. Suhana, yang buat masa ini aplikasi ataupun application yang kita terima untuk etika pendidikan di peringkat fakulti pendidikan hanya 2. Which is pertama untuk staff dan yang kedua adalah pelajar pasca siswaza. Dan kita menjangkakan lebih banyak lagi permohonan akan kami terima menjelang semester hadapan yang mana pelajar-pelajar undergraduate kita akan turut menghantar borang etika pendidikan ini. Disebabkan itu kami dari Pejabat Penyelidikan Jaringan dan Inovasi bersama juga dengan BLAS daripada Dekan untuk kita memastikan pensyarah-pensyarah kita bersedia dengan borang-borang yang akan dihantar oleh pelajar-pelajar undergraduate kita ini. Right? Dan saya juga telah berbincang bersama dengan Dr. Sulawati selaku penyelaras etika pendidikan untuk kita menyiapkan takwim dan juga jadual bagi memastikan setiap borang yang dihantar itu mengikut masa dan juga mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh pihak fakulti maupun pihak REC di Indo. Right? Jadi sekali lagi saya mewakili Dekan Profesor Madya TL Dr. Rozaina ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Suhana sendiri, Dr. Sulawati
semua jawatan kuasa yang terlibat dan juga participant yang bersama dengan kita petang ini untuk sama-sama berkongsi ilmu, kemahiran dan juga pengalaman bagi memastikan etika pendidikan ini dapat disempurnakan dengan baik. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Dr. Suhana. Baiklah, terima kasih yang berbahagia Timbalan Dekan di atas ucapan sebentar tadi, dan terima kasih juga saya ucapkan di atas sokongan dan juga inisiatif yang telah disediakan buat semua warga fakulti. Mudah-mudahan di masa akan datang proses permohonan etika pendidikan ini dapat dilaksanakan oleh setiap warga fakulti dengan lebih baik. Oleh itu, sebelum kita bersurai, pihak penganjur ingin memohon agar para hadirin sekalian mungkin dapat memberi kerjasama untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi bergambar bersama-sama dengan penceramah kita. Boleh? Saya mohon kepada urus setia untuk menguruskan sesi bergambar ini. Rasanya stop sharing dulu baru nampak muka semua. Sebentar ya. Oh, some people are driving. That's God is very good, man. Very good, excellent. Kenapa sangat senyap bila ambil gambar perlu bercakap jugalah. So quiet. Buka. Aku cakap. Doktor. Bila cakap keluar senyum 3, kalau tak senyum 1 saja. Tak boleh cakap Prof. Ramjit. Perlu cakaplah. Siapa yang ambil? Tak tahu siapa ambil. Semua ambil gambar sendiri sajalah, print screen. Okay. Fasa kot. Kau cek tu cakap apa? Dia ramai, ada 500 plus. Jadi banyak section. Kita dah lakukan kan? Harap bersabar ya tuan-tuan dan puan-puan. Proses mengambil gambarnya akan ambil masa sedikit. Kerana kita ada lebih kurang 205 partisipan yang masih berada dalam sesi pada petang ini. Handsome macam Joko kita. Ada. Kerusi mana cantik sangat. Pejabat sendiri. Bagus. Work from home kan, tapi duduk office kat office lain. Kerusi ATM Penang macam ni lah. Macam PKL tu macam Datuk dalam mak. Baiklah, okay, terima kasih. Sebelum kita bersurai, pihak penganjur ingin memohon agar para hadirin sekalian dapat mengisi
kod QR dan juga pautan pendaftaran jam latihan yang telah pun dipaparkan dan telah dimasukkan di dalam chat box ya. So pautan itu turut dikongsikan ada di ruangan chat Webex tersebut. So, kami juga memohon jasa baik para peserta untuk mengisi borang maklum balas program. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, rakaman, slide serta borang-borang berkaitan boleh dimuat turut daripada laman Sesawan Fakulti Pendidikan dalam tempoh 3 hari daripada hari ini. Baiklah, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada semua di atas kerjasama. Akhir kata daripada saya, burung helang terbangnya tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Terima kasih Daun Keladi kerana sudi menolong kami. Kalau ada kesulitan kami, diharap sudi bantulah lagi. Saya sudahi majlis ini dengan bacaan tasbih Farah dan juga surah Al-Asr. Terima kasih semua dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Suhana. Terima kasih Dr. Sukawati. Terima kasih Dr. Farid. Terima kasih Dr. Kai. Terima kasih Dr. Ani. Terima kasih Dr. Fatin. Terima kasih semua. Sorry lah tak dapat respon tadi. Saya punya line hang tadi. Terima kasih. Tak apa, petang-petang lalu saya pun faham betul. Kadang-kadang traffic of the connection tu kan. Thank you so much. Ya, thank you so much Dr. Syirah. Terima kasih Dr. Kai, Dr. Farid, Dr. Azhar, Dr. Ani, Dr. Fatin, Rekan. Dr. Rosie. Yes, I got a new name, Dr. Rosie. That's sweet, Farid. Thank you juga. Thank you so much. Saya pun tengah belajar juga ni, a lot of things to learn. Terima kasih Dr. Suhana tadi. Ethics ni kan dia tak pernah habis, so there are lots of question actually. So yang kita tahu setakat kita tahu, lepas whatever it is kena refer balik ke atas. Rasa-rasa macam benda tu dah tahu tapi still have to refer to atas sebab tak sure. Unless kita buat sendiri dulu dan baru kita nampak kan. Yes. Tapi the thing is that as detail as possible lah. Maksudnya kita tak boleh ambil ringan lah. Bila semua orang itu yang saya nampak lah. Sebab bila tengok balik kan very tiny things, all this itu menyebabkan jadi lewat lah. Betul. Nak balik. I took mine 6 bulan juga nak settle for my PhD. Yeah. So yang ni rasa macam 2 bulan, 3 bulan, wah lamanya. Tapi the fact is sometimes it's just a simple thing. Thank you Kak Sila. Welcome, siapa tu? Ani Mazlina. Ya Allah. Berpeluh jaga. Berpeluh jaga dewan. Thank you Dr. Fatin, Dr. Ani Mazlina. Thank you juga Dr. Farid. 500 plus participant tadi Dr. Suhana nanti dia macam apa nama? I stop recording dulu. Stop recording.